Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan, para sahabat, member-member yang sudi setia lagi dengan channel ini di Ibnu Rijal. Alhamdulillah, kita telah selesai episod yang pertama sebelum ini, berkenaan dengan kisah Raja Chulan yang turun ke laut. Kita dalam siri menceritakan secara naratif berkenaan dengan kisah-kisah terdapat di dalam hikayat Sulalatus Salatin. Sebelum saya nak memulakan episod kita yang kedua ini, suka saya ingin memberi satu disclaimer yang kedua lah. Padahal saya dah sebut dah pada dalam episod mukadimah dahulu, tapi saya nak sebut sekali lagi, iaitu berkenaan dengan teknik penceritaan kita dalam siri ini. Sebab saya baca komen tadi dekat YouTube berkenaan dalam siri pertama ini, alhamdulillah rata-ratanya positif, tetapi ada beberapa komen yang sebelum ni saya fikir saya tak jawab, tapi untuk kali ni saya nak jawab. Bukan untuk melenting, bukan untuk marah, tapi untuk sebagai info tambahan lah. Mungkin sebahagian daripada juru komen ini terlepas penerangan saya dalam siri mukadimah sebelum ini, dalam episod mukadimah, iaitu manhaj kita dalam menceritakan kisah dalam siri ini adalah, yang pertamanya, kita sekadar membawa cerita itu ke dalam siri ini secara naratif, iaitu cerita yang terdapat dalam kitab Sulalatus Salatin itu dibawa ke dalam siri ini dan saya sampaikan secara naratif, macam duk bercerita ke anak-anak, macam cerita ke kawan-kawan, cerita. Yang keduanya, kita tidak mengatakan cerita-cerita itu adalah benar, sahih, tidak mengatakan demikian. Hanya sekadar menceritakan semula agar cerita-cerita rakyat, cerita-cerita terdapat dalam khazanah-khazanah Melayu ini tidak luput daripada ingatan kita, daripada dada kita, itu sahaja. Adapun bila saya membaca komen, ada yang mengatakan, oh seronok orang Melayu ni cerita semua gila-gila, semua tak make sense, cerita tak logik. Yalah. Dah cerita tu macam tu, buat aku mana? Kan? Memang saya kena cerita juga pasal kalau saya tak habaq malam ni, benda ni dia akan bawa panjang nanti dia akan jadi, orang akan bercakap saya ni suka cakap benda-benda merapu dan sebagainya. Saya jelaskan pada awal, ini adalah cerita yang kita bawa dan kita ceritakan secara naratif sebagai budaya, sebagai peninggalan lama nenek moyang kita dahulu untuk kita ceritakan semula, itu sahaja. Okey. Kita tidak berniat untuk menyatakan cerita ini adalah cerita yang sahih, yang benar, ataupun kita tidak berniat untuk menyatakan cerita ini adalah cerita yang tahyul 100%, tidak demikian. Walaupun secara peribadi saya meyakini cerita-cerita begitu yang terlalu, orang kata hyperbola, yang terlalu over dalam fantasinya, saya merasakan cerita-cerita itu mungkin mitos. Namun di sana saya mempercayai mungkin cerita itu ada asas, tetapi ada unsur-unsur exaggerate, penambahan hyperbola. Dalam hadis kita kata mujazafah, yang menyebabkan jadi begitu, atau orang kata tambah rencah bagi jadi cerita. Mungkin itu yang pertama. Yang keduanya, saya meyakini mungkin kalau bukan begitu, mungkin cerita-cerita yang tak logik itu mungkin ada unsur-unsur kiasan, mungkin ada unsur-unsur bidalan dan sebagainya dalam cerita tersebut. Bukan kita mengatakan cerita itu 100% benar. Saya sendiri bila saya membacanya, saya merasakan mungkin tak benar kot. Ada certain cerita yang pelik sangat kan. Itu sahaja. Kadang-kadang kita kena berhati-hati dalam kita meneliti wacana lama, manuskrip lama silam. Generasi hari ini kita terlalu banyak memperlekeh orang dulu-dulu, tanpa kita mengetahui apakah asbab dan tujuan mereka menulisnya. Kemungkinan cerita itu ditulis sebagai bahan untuk cerita rakyat, macam orang tulis drama hari ini. Itu sahaja kemungkinan. Kemungkinan cerita-cerita itu ada tokok tambah daripada penjajah menyebabkan nampak macam sampai tak logik. Kemungkinan itu ada. Jadi kita, generasi hari ni, kita janganlah jadi macam belagak sangat. Bila saya baca komen tu macam, tu dia lah komen kan, sampai macam tu noh, sampai jadi macam Naruto noh, macam mempelekeh dah. Saya tak tahu mempelekeh saya ke ataupun mempelekeh cerita tu, tapi saya rasa macam saya tak seronok lah. Saya rasa macam, kenapa generasi hari ni kita jadi macam tu? Kita jadi bongkok, kita jadi berasa kita ni pandai lebih pada orang,
kita memperlekeh semua karya-karya lama penulisan orang dulu. Kalau kita hidup dalam 1400-1500 tahun dahulu dalam sekitar era mereka, kita mungkin tak mampu tampil dengan idea dan kreativiti yang demikian. Bukan saya nak mempertahankan ketahayulan dan kemitosan cerita itu, tetapi khazanah orang, karya orang. Kalau itu bukan cerita yang benar, kalau itu adalah kisah-kisah rakyat, kisah-kisah yang bersifat mitos, kisah-kisah yang bersifat penglipo lara, itu kreativiti mereka. Itu sahaja, kita tak perlulah komen. Yalah, kalau benda tu di channel kepada saya tidak ada masalah. Tapi bila ditalarkan kepada orang dulu yang mungkin mereka ada tujuan mereka ada sebab mereka ada alasan mereka kenapa mereka memilih begitu. Semua ini membentuk sikap dan perilaku kita. Bagi saya, dengan kita membaca semula manuskrip lama ini, meskipun ada di antara manuskrip itu ada yang kita rasa macam-macam pelik, dengan kita mengkaji mungkin kita dapat tahu, oh begini budaya orang dulu, oh mereka suka cerita benda pelik-pelik, oh macam ni orang dulu, mereka percaya benda-benda macam ni, oh macam ni orang dulu, mereka macam tu. Itu lebih beradab dengan tinggalan lama, rather than kita menulis seolah-olah macam kita ni tidak pernah buat silap. Rather than kita menulis dan berkomen seolah-olah seperti mana kita ni bongkok sangat, kita rasa macam memperlekeh. Saya tak tahulah memperlekeh siapa tulisan tersebut ataupun saya. Tapi bila saya baca komen, saya agak sedikit marah. Bukanlah marah, saya nak bohong apa kan. Jarang saya marah. Tapi saya rasa macam, apa nak jadi dengan bangsa aku lah ni? Kita adalah bangsa yang membunuh warisan kita sendiri tau. Tak cukup dengan pakaian Melayu, kita hipster kan. Tak cukup dengan tulisan Jawi, kita bunuh dan tikam sampai mati, tak bangun semula. Tak cukup dengan silat, telah kita hapuskan, tinggal beberapa kerak di corak-corak kawasan sahaja. Berapa banyak khazanah dan tinggalan jati bangsa ini telah kita siakan dan kita bunuh. Sekarang bila kita cuba keluarkan semula beberapa manuskrip lama yang penulisan mereka, mungkin ada beberapa penulisan itu yang memang tak logik. Saya tak pernah mengatakan logik. Bila tengok balik video saya yang lama tu, yang mana yang saya katakan benar. Saya sendiri menyatakan cerita ni mungkin tak benar. Tapi kita komen tu macam, oh sempoi lepas ni Iron Man buat dah, Aquaman buat dah, Naruto buat dah, tu dia bergegak habis dunia no, lawan sampai keluar peti no, dahsyat betul. Seolah dia macam menganjing tau. Dia jadi macam pali, dia jadi macam, saya jujur saya katakan, saya rasa sedih dan marah lah. Pasal apa bangsa aku jadi macam ni? Dia fikir macam tu tau. Oh, hampa jadi lagu ni, hampa tu tahu mana sangat. Yang kita sedang menilai ni 400 tahun dulu punya tulisan, 500 tahun dulu punya tulisan. Kita tidak tahu apa yang mereka alami pada zaman mereka, apa yang menyebabkan tulisan itu terbit, siapa yang masuk selepas penerbitan tulisan itu, tangan-tangan siapa yang mewarisi tulisan-tulisan tersebut. Kalau kita baca dalam di sudut sejarah, Raffles antara yang menyimpan manuskrip ini. So adakah ada unsur-unsur tambahan daripada orang-orang orientalis? Kita tak tahu. Ataupun adakah perkara ini hanya bersifat kiasan, bidalan, cerita pengajaran seperti mana yang kita buat drama hari ini. Wallahu ta'ala alam. Tujuan saya buat siri ni adalah untuk buat keluar cerita tu dan cerita balik secara rakyat, bukan untuk nak mengajak orang untuk bersembang tentang benda-benda mitos, nak bangga dengan cerita-cerita yang pelik-pelik, nak parli dengan cerita Naruto lah. Ada orang komen, lepas ni boleh lah buat cerita Iron Man pula. Apa benda apa ni? Saya rasa macam, kalau kita rasa macam benda tu tak boleh nak brain dengan otak, then stop, tak boleh tengok. Saya berapa kali dah kita bangsa ni, kita jadi menyombong, menyangkak lebih, kita berasa macam kita ni kemah sangat. Tak betul kan? Berapa banyak tinggalan kita yang lama-lama habis macam tu. Oleh kerana apa? Oleh kerana sikap kita sendiri. Kita lah bangsa yang mengatakan, alah silat duk berbunga-bunga, tarik lebih-lebih, orang putih pam, tembak sekali mati ya. Kita yang duk compare dulu, kita kata silat duk bunga, pusing kot tu, pusing kot ni, karate main sekali, pam lagi habis orang silat. Kita sendiri yang kata begitu, akhirnya silat jadi apa sekarang? Kita yang memperlekeh. Kita lupa ke apa yang dibuat oleh kerajaan dulu, yang mana menukar semua surat-surat rasmi daripada tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Akhirnya jadi apa kat tulisan Jawi sekarang? Anak-anak muda kita, siapa yang erti bahasa Jawi? Berapa kerat? Berapa persen? Kita yang buat. Siapa yang menukarkan baju-baju Melayu jadi baju hipster? Semua kerja kita yang membunuh bangsa ini sendiri, yang menikam warisan bangsa ini sendiri adalah bangsanya sendiri. Ini satu sikap yang bagi saya cukup hina.
Jadi bila kita keluarkan contoh-contoh yang macam ni datang komen-komen, saya okey kalau orang komen, ustaz. Ada orang komen saya ada kesilapan ustaz. Raja Chulan itu bukan merujuk kepada Raja Chulan yang dalam Suratul Salatin, tapi Raja Chulan yang di Kuala Lumpur itu adalah merujuk kepada Raja Chulan adalah Kesultanan di Perak. Okey, saya setuju dan saya dah kaji, saya silap. Raja Chulan di Kuala Lumpur itu adalah merujuk kepada Kesultanan di Perak. Okey. Saya suka komen macam tu, menarik. Tapi saya jarang komen. Saya jarang ambil pot pasal komen. Tapi untuk ini saya rasa macam saya nak komen. Saya rasa macam saya sangat sedih. Saya sangat marah. Apa dah jadi dengan bangsa ini? Sampai saya berfikir, adakah ini bukan Melayu yang komen ini saja menyamak jadi Melayu? Tak tahulah. Apa yang jadi masalah ngampar dengan cerita-cerita macam ni? Bukan aku ajak untuk kita percaya cerita hak pelik-pelik. Kalau kita nak cerita benda yang tak logik, kita tengok Fast Furious, kereta kebal terbalik, kapal selam keluar pada air, kereta turun daripada kapal terbang, berguling melompat daripada jambatan ni pergi jambatan sana, terjun naik pada helikopter. Kan kita tengok sampai buat office juga, tak kata apa pun. Tengok contoh-contoh merepek, contoh-contoh apa Hindi ke Tamil ke yang sampai mati jantung keluar hidup balik, tak kata apa pun. Tapi bila mai bila cerita-cerita warisan kita dah jadi kemah lebih, nak bubuh bangsa sendiri, dia nak tiba nenek moyang dulu kita, apa masalah kita? Pasal apa kita terdidik dengan pemikiran yang macam tu? Kita nak merendahkan, kita nak menganjing, kita nak perli, ada orang bubuh pula kata lepas ni seronok lah bila jadi cerita Melayu ni macam cerita Naruto ya. Hampa sembang apa? Kan? Pasal apa jadi macam ni? Saya kadang saya duk fikir, siapa hampa di sebalik komen ni? Jarang saya komen pasal juru komen ni. Tapi untuk episod ni saya sangat sedih. Walaupun rata-ratanya 90% alhamdulillah okey, memahaminya manhaj dan tujuan siri ni dibuat. Tapi 10% itu saya sangat rasa macam, adakah hampa ni menyamak? Adakah hampa ni tak faham? Adakah hampa ni pandai betul-betul punya pandai punya? Apakah ada hampa ni main saja nak pelibai aku saja? Ataupun hampa memang tak boleh dengar tulisan-tulisan lama? Ataupun hampa ni jenis orang yang factual, yang memang bermain dengan data dan fakta, yang tak boleh langsung kreativiti dan bercampur pemikiran? Ataupun hampa ni budak-budak ke? Umur 18-19 ke? Ataupun tua bangka 50-60 ke? Hampa ni siapa dia? Berasa nak marah lagu tu, tapi jagalah, saya jaga jugalah adat. Tapi manusia tuan-tuan, kita ada juga marah, kita ada juga geram, sakit hati lah. Bila saya memikirkan, habis lah warisan kita kalau macam tu. Adakah lagi 40 tahun akan datang kita akan cerita kat anak-anak kita kisah tentang Rahimah tidak ada rahim, ataupun cerita suamiku Cik Sotong, cerita Korea, cerita macam tu lah kita nak wariskan kat anak-anak kita nanti? Ataupun kita nak wariskan tulisan-tulisan yang berusia hampir ribuan tahun ini? Kita dah sebut dah daripada awal. Kita ceritakan ini sebagai naratif, sebagai nak keluar semula dan cerita semula, itu sahaja. Bukan kita nak promote cerita-cerita tahayul, nak promote cerita-cerita mitos, nak pergi rawit segala benda-benda tu. Aquaman. Bila kita kata Raja Chulan turun ke laut, jumpa kehidupan dalam laut, saya kata macam cerita Aquaman. Itu sahaja. Bukan bukan kita kata kita nak claim Aquaman ambil pada yang ni, Iron Man ambil pada yang ni, Naruto ambil pada yang ni. Apa benda? Kan? Ada gambar Aquaman dekat thumbnail. Itu biasa nak tarik perhatian, nak tarik viewer, sebab budak-budak muda hari ni mungkin tak kenal Suratul Salatin, mereka kenal Aquaman. Jadi metod untuk saya nak tarik perhatian mereka untuk tengok adalah saya bubuh gambar Aquaman tu depan, agar dengan ada benda tu mereka tertarik untuk tengok, dan secara tak langsung akhirnya mereka akan dapat kenal warisan kita. Itu sahaja. Ya? Kalau tak silap saya, hari ni juga ada keluar video di MX Studio tentang Raja Chulan juga. Dan dia juga sebut, dia juga ada gambar Aquaman kat depan tu. Itu biasa untuk kita nak tarik perhatian orang, masing-masing punya cara. Ada seorang lagi komen dia kata bukan Raja Chulan tapi Raja Chulan. Saya okey, yang tu saya tak ada masalah. Kalau bersifat akademik dan ilmiah, saya tak ada masalah. Benar, saya pernah jumpa dan baca buku hikayat Raja Chulan turun ke laut. Betul, memang ada buku tersebut. Tetapi versi yang saya semak ini adalah versi selenggaraan Universiti Malaya. Antara yang terlibat adalah Profesor Nik Safiah Karim dan sebagainya dalam Yayasan Karyawan. Mereka menyebutnya raja yang turun ke laut itu bukan Raja Chulan tetapi Raja Chulan. Itu sahaja. Tapi berbeza itu saya tidak mengapa, tidak ada masalah. Itu okey, it's okey, tak ada masalah. Yang saya ada masalah ni adalah orang yang datang menganjing, perli, merendahkan, meremehkan, ya, seolah-olah macam mentertawakan. Bila saya baca komen tu saya jadi sangat marah. Macam seolah-olah macam memperlekeh sangat. Lekeh saya tidak ada masalah, tapi khazanah kita ini, saya ada masalah dengan khazanah dan jati Melayu ini bila mana dia dipelekehkan.
Sebab saya melihat depan mata saya sendiri bagaimana sirat itu telah lenyap, bagaimana pantun telah tidak dibicarakan lagi, syair seloka gurindam mana pi habis dah. Ini angkara siapa yang membunuhnya? Ya, pakaian-pakaian tradisi, tulisan-tulisan Jawi mana pi habis? Siapa yang memperlekeh dan memperbodoh dan menghina bangsanya sendiri? Dan sekarang saya menyaksikan benda ini depan mata saya, dalam channel saya sendiri. Dia kita ceritakan benda yang macam tu, orang saya sakit hati ya. Memang saya sakit hati tu terang saya bang. Oh sonok lepas ni boleh claim lah semua hak Marvel, semua hak DC tu semua main benda Melayu. Bila mana? Bila masa yang aku claim? Orang yang macam ni, saya memang ada masalah. Saya tak boleh terima, minta maaf. Saya tak boleh terima. Saya boleh terima kritikan kepada saya, tapi saya tak boleh terima orang yang dia berasa pandai, dia berasa bongkok dan juah. Dia boleh memperlekeh, menganjing, memperhina orang dulu. Kalau kesilapan saya meletakkan gambar Aquaman di depan itu, kalau dikira itu sebagai silap, saya boleh terima sebagai teguran. Tetapi alasan saya adalah untuk menarik generasi baru untuk mengenal. Kalau saya tulis saja hikayat Raja Chulan turun ke laut, mungkin orang tidak berminat untuk tahu. Jadi untuk nak tarik anak-anak muda yang sekolah menengah, bayar-bayar anak-anak murid saya ni, saya buat Aquaman itu sebab ada sedikit persamaan itu saja. Bukan kita nak katakan Aquaman main pada situ. Ada orang komen saya claim raja itu adalah Aquaman. Tak pernah saya tulis benda dalam tu. Cuba tengok balik video saya tu. Kat mana yang saya kata raja tu adalah Aquaman? Tuan, kalau kita tak berubah dengan sikap angkuh, sombong, bongkok, berasa pandai, kita takkan ke mana tuan. Kita hanya sedang menikam-nikam jati kita sendiri yang dah mati dah pun. Bila ada usaha nak hidupkan balik satu dua, kita memperleken dan kita pijak lagi. Hampa nak apa sebenarnya? Tak suka? Tutup. Pergi channel lain. Pergi tengok cerita Syuk ke, pergi tengok cerita Su'id ke, pergi tengok cerita nama apa, Sajat ke, apa punya pasal apa, pergi tengok tu. Kacau yang lain. Terlalu berbangga dengan DC, dengan Marvel, pergi tengok. Tinggalkan ruang ini untuk medan orang yang betul-betul sayang dengan jati dia. Kita akan menyayangi ketahyulan itu, kita akan menyayangi kemitosan itu. Kalau dia mitos, hanya buat keluar cerita tu, cerita balik secara naratif, itu saja. Apa yang masalahnya? Adakah orang-orang begini yang tak pernah tengok cerita-cerita yang macam Fast Furious, cerita-cerita yang macam Hollywood, cerita-cerita yang Hindi, cerita-cerita yang merepek sangat, yang lompat sana lompat sini, terbang sana terbang sini, pecah ni. Tengok juga awak hanya tu tak kata tahyul. Awak yang tu hampa tak kata merepek dan sebagainya. Pasal apa bila main dengan bangsa sendiri dia jadi lagu tu? Kita yang membunuh bangsa kita di sini sebenarnya. Percayalah, kalau kita tak ubah sikap ini, lagi 10 tahun, 20 tahun, habis tuan-tuan, tidak ada apa bangsa ini lagi. Saya baca satu kajian penulisan akademik. Saya tak ingat di universiti mana. Universiti luar, bahasa Inggeris. Tentang kajian tentang bahasa India, bahasa Tamil, yang mana para sarjana meramalkan lagi 30 tahun, 40 tahun, bangsa Tamil akan lenyap, bahasa Tamil akan lenyap dalam muka bumi ini. Sebab orang-orang India sudah tidak menuturkan bahasa mereka lagi. Mereka telah berbangga bercakap bahasa Inggeris dan sebagainya, dan mereka kurang bercakap bahasa mereka, dan akhirnya bahasa itu akan habis nanti. Bahasa Melayu mungkin tak seteruk itu, tapi sudah berlaku begitu. Bukan kita memusuhi bahasa lain. Saya belajar cakap bahasa Cina 3 bulan saya ambil kursus cakap bahasa Mandarin, tapi tak terang hati juga. Bahasa Arab alhamdulillah, bahasa Inggeris alhamdulillah. Tapi kita menyayangi bahasa kita, itu satu segi yang lain lah. Tapi saya nak beritahu, bila mana bangsa itu meninggalkan jati dia, itulah permulaan kepada nazak dan deritanya bangsa itu. Kita dah nazak lama tuan-tuan. Sekarang datang generasi baru, saya tak pasti yang komen ini umur berapa, nak memperlekeh, mempersenda dan menganjing. Kalau menganjing saya, mempersenda saya, silakan. Saya terima, saya manusia. Tapi kalau untuk merendahkan tulisan dahulu-dahulu kala dengan pandangan, dengan tulisan yang tidak berakal, saya fikir stop lah. Kita boleh bersembunyi di sebalik nama di media sosial yang orang tak kenal kita siapa, kita boleh komen apa saja. Tapi kita akan jawab di depan Allah Ta'ala nanti sikap kita itu. Di sebalik tirai media sosial, bersembunyi di sebalik DP dan nama palsu, kita boleh tulis apa saja. Boleh tulis
hang bodoh, hang tak guna, hang penipu, hang cerita tahayul, hang merepek. Saya pun boleh tulis balik, hang bodoh, hang tak guna. Tak ke mana benda tu. Kita menerbitkan wacana media sosial ini, nak ulang balik cerita-cerita Melayu lama ini sebagai unsur naratif, sebagai bahan cerita. Kalau tak boleh cerita, saya sendiri tak terimanya sebagai bahan sejarah yang tulen. Kalau tanya pada saya, merujuk kepada sejarah lama, saya lebih prefer yang mana? Saya lebih prefer Tarikh Fatani. Yang lebih bagi saya lebih ilmiah. Saya tidak pernah mengatakan Surah Al-Salatin ini adalah sumber yang paling otentik, tetapi dia sumber yang awal. Bagaimana penulisan orang dulu, bagaimana kefahaman mereka, geopolitik mereka, pemikiran mereka, budaya mereka. Banyak benda yang kita boleh kaji dengan kitab Surah Al-Salatin ini. Kalau dia tidak berguna langsung, kenapa universiti-universiti sibuk buat kajian? Berapa banyak tesis dikeluarkan hanya dengan mengkaji manuskrip Surah Al-Salatin ini? Bukan kata di Malaysia, sampai ke Belanda lagi. Kalau macam tu, semua manuskrip itu, semua kajian itu, semua tesis itu ambil lempak buang. Tak guna, semua merepek. Semua Naruto, semua DC, semua Marvel. Merepek, ampau yang pandai. Oleh semua bodoh lah kah? Nak buat lagu tu kan? Tak berkembang. Tak jadi aku contoh episod 2 malam ni. Makoh. Yang ni jadi episod 2 saya rakam, saya upload. Assalamualaikum.